nak sentuhkan, adakah kebaikan ataupun adakah kelemahan menandatangani MOU bagi Pakatan Harapan ke tidak. Jadi mungkin kita malam ini ada satu suara wakil wanita iaitu YB Fuzia, mungkin ada pandangan lain. Bolehkah kita dengar pandangan YB? Terima kasih saudara Mingwen selaku moderator, YB Hassan, kolik saya, dan para penonton. Saya ingin mengupas soalan ini dari sudut prinsip perjuangan. Selaku ahli parlimen keadilan, ya, YB Hassan dan saya amat committed kepada prinsip reform. Dan kalau kita ingat kepada deklarasi Permatang Pauh, ya, apabila Parti Keadilan ditubuhkan, kita sentiasa berpegang kepada konsep islah. Dalam Quran disebut in uridu ilal islah mastata'tu. Sesungguhnya apa yang kita ingin lakukan ialah islah sebaik mungkin ataupun reform to the best of our ability. Itu adalah prinsip perjuangan kita yang termaktub dalam Permatang Pauh, dan itulah yang kita pegang sepanjang perjuangan kita selama 22 tahun. Jadi dengan asas ini, setiap tindakan kita itu akan berpaksikan kepada konsep islah ini. Apabila kita berada dalam kerajaan pada tahun 2018, kita cuba melakukan islah ataupun reform itu dari sudut kita menjadi kerajaan. Kalau kita tengok, undi 18 itu diluluskan sewaktu PH menjadi kerajaan. Ya, jadi kita pada ketika itu kita dalam kerajaan, maka tentu sekali kita membawa reform dari sudut pentadbiran. Kita juga membawa reform dari sudut parlimen pada ketika itu. Sepanjang sejak merdeka, ya, parlimen kita tidak mempunyai jawatan kuasa pilihan khas. Ya, hanya kita ada beberapa jawatan kuasa, tapi jawatan kuasa pilihan khas berkenaan dengan untuk memainkan peranan oversight, check and balance kepada kementerian-kementerian itu tidak wujud, sehinggalah kita ada PH menjadi kerajaan. Ketika itu kita mulakan jawatan kuasa pilihan khas, ya. Sebelum itu kita ada PAC contohnya, tapi dipengerusikan oleh kerajaan. Tetapi sewaktu PH menjadi kerajaan, kita meletakkan pengerusi itu daripada pihak pembangkang. Ini antara reform yang kita dah mulakan dari sudut apa orang kata cabang eksekutif, cabang parlimen, ya, dan cabang-cabang pentadbiran, ya, the three branches of democracy. Jadi tentu sekali apabila kita jatuh daripada kerajaan, ya, kita balik kembali sebagai pembangkang, ya. Dan kita bukan dalam kerajaan seperti apa yang Pak Hassan katakan tadi, kita bukan kerajaan, kita terkekal sebagai pembangkang. Jadi sebagai pembangkang, apa peranan kita yang kita boleh mainkan sebaik mungkin. Jadi kita kembali kepada the role sebab kita pembangkang dan parlimen. Jadi bagaimana kita nak memainkan peranan check and balance, bagaimana kita nak memainkan peranan oversight, ya, bagaimana kita nak menggubal undang-undang secara paling berkesan. Jadi ini persoalan kita. Maka apabila dicadangkan berkenaan dengan MOU ini, ya, apabila Yang Berhormat Perdana Menteri menawarkan untuk kita berbincang berkenaan dengan MOU ini, tentu sekali kita akan membawa agenda kita juga. Ya, bukan setakat menerima apa yang mereka tawarkan, tetapi juga mencadangkan apa yang kita inginkan, ya, untuk memastikan bahawa agenda reformasi itu di setiap cabang dan setiap apa yang kita lakukan itu dapat kita laksanakan, ya. Jadi dengan itulah barulah kita dapat apa orang kata mencadangkan sesuatu. Dan begitu juga saya kita nak yang terbaik lah untuk rakyat. Rakyat pun dah penat dah sekarang ni. Ya, selama 18 bulan, ya, kerajaan PN menjadi kerajaan, rakyat penat dengan SOP yang bertukar-tukar, ya, dan parlimen yang ditutup oleh kerana darurat. Jadi kita pun mendengar
pandangan rakyat ini, denyut nadi rakyat ini. Jadi kita juga merasakan bahawa amat penting kita memastikan kestabilan sehingga pilihan raya yang akan datang. Jadi bagaimana kita nak memastikan kestabilan, bagaimana kita nak memastikan bahawa agenda reform itu tidak tenggelam apabila kita kembali menjadi pembangkang, ya. Jadi inilah hasilnya ialah MOU ini ataupun Memorandum of Understanding ini. Jadi itulah pada saya banyak yang kita boleh buat sekiranya kita mampu menterjemahkan semua ini. Contohnya menambahkan jumlah jawatankuasa pilihan khas, melaksanakan menggubal undang-undang baru seperti Parliamentary Service Act yang akan membuatkan parlimen itu betul-betul bebas daripada apa orang kata pengaruh eksekutif, kerana dengan Parliamentary Service Act ahli-ahli parlimen dan pegawai-pegawai di parlimen bukan di bawah SPA atau JPA tetapi di bawah parlimen. Ya, jadi parlimen will be independent. Jadi ini antara perkara-perkara yang saya yakin memang sukar untuk difahami, tapi pada saya ianya satu langkah yang positif di dalam mengukuhkan agenda reformasi dalam negara kita.